Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, iaitu kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai perbincangan kita daripada kitab Bulughul Maram dalam bab haji. Dalam bab haji dan umrah. Muka surat 256, hadis 748 daripada kitab Bulughul Maram. Tajuknya adalah Babul Ihrami wa ma yata'allaqu bih. Bab ihram dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Di dalam kita melaksanakan ibadat umrah, di dalam kita melaksanakan ibadat haji, di sana ada perkara yang dikenali sebagai fardu haji ataupun rukun haji, fardu umrah ataupun rukun umrah. Sembahyang dia ada rukun dia, puasa ada rukun dia, begitu juga ibadat haji dan umrah ada rukun dia. Antara rukun ibadat haji dan ibadat umrah adalah ihram. Ihram maksudnya adalah kita berniat untuk mengerjakan umrah ataupun kita berniat untuk mengerjakan haji. Itu yang dinamakan sebagai ihram. Berihram maksudnya kita berniat untuk mengerjakan ibadat umrah ataupun kita berniat untuk mengerjakan ibadat haji. Masuk di dalam mengerjakan ibadat umrah, masuk di dalam mengerjakan ibadat haji, itu yang dinamakan sebagai ihram. Katanya Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min 'indil masjid. Muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram melainkan daripada sisi masjid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berniat masuk di dalam mengerjakan haji melainkan di dekat dengan ataupun di masjid yang berada di Dhul Hulaifah ataupun yang berada di Abyar Ali yang pernah kita cerita sebelum daripada ni. Yang mana sebelum daripada ni, minggu lepas kita cerita miqat, tempat berniat kepada penduduk Madinah, nama dia adalah Dhul Hulaifah kalau nama dulu. Nama sekarang nama dia adalah Abyar Ali. Sekarang lagi. Jadi di sana ada masjid. Maka daripada tempat tersebutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram. Maka sebab itulah sunat bagi orang yang datang daripada Madinah, dia berniat ihram
di dekat dengan masjid di Zulhulaifah ataupun di Abyar Ali. Walaupun boleh dia berniat ihram sebelum daripada Zulhulaifah, walaupun boleh dia berniat ihram ketika dia berada di Madinah, tapi hak yang lebih afdal adalah kita berniat di tempat hak yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berniat. Seterusnya katanya, wa an Khallad bin Sa'ib an abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibril فأمرني أن آمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. Daripada Khallad bin Sa'ib, daripada ayahnya, ayah kepada Khallad bin Sa'ib adalah Sa'ib, seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah datang kepadaku oleh Jibril, maka Jibril memerintahkan kepada aku supaya aku memerintahkan kepada sahabatku untuk menguatkan suara mereka itu dengan ucapan talbiyah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayat oleh 5 orang ulama hadis dan dinilai sahih oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibn Hibban. Jadi di sini ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai As-Sa'ib. Dia menceritakan kita bahawasanya pernah dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengerjakan haji bersama dengan sahabatnya, maka Rasulullah khabar kepada sahabat dia bahawasanya Malaikat Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah. Malaikat Jibril datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril adalah seorang malaikat yang menjadi perantaraan di antara Allah dan Rasulnya. Jadi banyak sekali wahyu-wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada para Rasul melalui perantaraan Jibril. Jadi Jibril mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia perintahkan kepada Rasulullah supaya Rasulullah menyuruh sahabat dia meninggikan suara mereka itu dengan ucapan talbiyah. Jadi pakak biar kuat sikit kok ucapan talbiyah. Kalau cakap kita suruh sahabat mengucap talbiyah dengan kuat, dengan nyaring, meninggikan suara. Sebab itulah kata ulama berpandukan kepada hadis ini, bagi orang yang mengerjakan haji dan mengerjakan umrah, sunat dia mengucap talbiyah satu, dan sunat meninggikan suara, mengangkatkan suara. Jangan baca talbiyah macam orang nak tidur, macam orang nak cukup makan, orang lapar perut. Biar menyaringkan suara dalam ucapan talbiyah. Begitu hak yang malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat dia ketika tu, dan pada hakikatnya menyuruh kita secara umumnya meninggikan suara kita dalam ucapan talbiyah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksud dengan ucapan talbiyah? Ucapan talbiyah maksudnya adalah ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu dipanggil ucapan talbiyah. Ucapan talbiyah yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesepakatan ulama berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu dipanggil dia talbiyah. Jadi kita setelah daripada kita berihram, maka dituntut kepada kita mengucap talbiyah. Sama ada kita saat itu lelaki ataupun perempuan. Tak kira kita orang lelaki ke, kita orang puan ke, lepas daripada kita berihram, kita berniat, sunat kita mengucap talbiyah.
Ada sebahagian daripada ulama bukan kata sunat, bukan wajib sekali. Ada sebahagian ulama, tapi majoriti ulama, termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i, mereka berpandangan bahawasanya mengucap talbiyah setelah daripada kita berihram adalah hukum dia sunnah, sama ada bagi lelaki ataupun bagi perempuan. Dalam ucapan talbiyah pula, dalam ucapan talbiyah disunatkan meninggikan suara, tapi khusus untuk lelaki. Khusus untuk lelaki, manakala perempuan tidak disunatkan mereka meninggikan suara dalam ucapan talbiyah. Maksudnya tidaklah ada tuntutan kepada perempuan meninggikan suara dalam ucapan talbiyah. Tuntutan meninggikan suara dalam ucapan talbiyah adalah hanya untuk lelaki. Dan di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi, berkata oleh Abu Hazim bahawasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kerana terlalu mengangkat suara dalam ucapan talbiyah, dak-dang nak sampai kepada tempat nama dia Rauha. Dak-dang nak sampai satu tempat Rauha. Rauha ni adalah satu tempat di antara Madinah dengan Mekah. Dak-dang nak sampai situ serok habislah suara. Nak rakyat awal ni pakak duduk meninggikan suara dalam ucapan talbiyah sampai ke serok suara. Jadi begitu biar kebersungguhan di dalam kita mengucap talbiyah, kerana ia adalah perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak yang banyaknya sorok di stadium je serok suara. Hak yang banyak sorok di stadium serok suara. Siapa ke serok suara dia nak cakap dah mana? Malang tu lah tengok bola. Menang ke tak? Kalah. Cuma siapa ke serok suara. Tapi dalam ucapan talbiyah tak siapa pun serok suara. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah memerintah mereka mengucap talbiyah, sampai mereka mengucap talbiyah serok suara. Serok suara. Baik. Kita alhamdulillah lah, kita zaman kita ni kita pergi buat umrah ke buat haji, dipanggil ada pembimbing, ada mutawif dia. Jadi siapa tepat mutawif kata kita pakai ucap talbiyah, kita pakai ramai-ramai, jadi akak suara kan kita rasa lain kan. Jadi kita zauk tu rasa lain. Jadi pakai ucap pakai benda talbiyah belaka. Cuma duduk dalam 10 minit dengan mutawif letih. Letak speaker dalam bah. Kak nak sampai Mekah baru talbiyah pula. Tak apalah. Cuma nak kabarnya apa hak yang dituntut adalah meninggikan suara dalam ucapan talbiyah. Di permulaan ucapan talbiyah hak yang disunatkan adalah bermulanya ataupun setelah daripada kita berniat, kita berihram. Manakala penghujung, bilakah penghujung sunat kita ucap talbiyah? Okey, penghujung sunat kita ucap talbiyah dia berbeza antara orang yang mengerjakan haji dan orang yang mengerjakan umrah. Bagi orang yang mengerjakan haji, penghujung ucapan talbiyahnya adalah apabila dia mula nak melontar Jamratul Aqabah pada hari raya. Ni benda kalau kita dak biasa buat haji, tak apa nak faham mana. Kalau orang hak biasa buat haji faham dah lah. Cuma kadang-kadang biasa buat haji pun dah lama tinggal, dah ingat kau. Baik. Lepas tu kalau hak dak biasa buat haji, kalau hak yang dak biasa belajar dah bab fiqh, kitab fiqh berkenaan dengan cara pelaksanaan ibadat haji, ataupun orang hak yang pernah pergi hadir kursus umrah dan haji, maka dia fahamlah apabila kita sebut melontar jamrah al-aqabah pada hari raya. Okey, kita coba secara ringkas ginilah untuk kita faham, nak bantu kita faham masalah ni. Kita orang yang mengerjakan haji, jadi kita berniat, kita berihram. Lepas daripada kita berniat, maka kita wukuf di padang Arafah pada hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Lepas daripada wukuf, masuk matahari pada malam raya itu kita bergerak ke Muzdalifah. Kutip batu di Muzdalifah untuk melontar di Mina 4 hari raya, lepas tu 11, 12, 13. Baik, jadi kita kutip batu di Jamratul di Muzdalifah. Dan kita bermalang di Muzdalifah, maksudnya tengah malam kita mesti kena ada di Muzdalifah. Muzdalifah ke Arafah ke Mina, nama tempat belaka. Baik, kita bermalam, lepas tu lepas daripada itu kita pun bertolak ke Mina. Dia Muzdalifah dengan Mina tepi je, dah jauh. Lepas tu pada hari raya tu kita melontar Jamratul Aqabah saja hari raya. Hari raya kita melontar jamrah. Tempat orang melontar, orang pekong anak batu. Baik. Lepas daripada tu hari 11, 12, 13 tu kita melontar Jamratul Aqabah, Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah 3. Jadi penghujung
ucapan talbiyah ataupun disunatkan mengucap talbiyah penghujungnya adalah apabila seorang saat itu dia mula nak melontar jamratul aqabah pada hari raya. Sebelum daripada tu sunat dia ucap talbiyah. 10 hari kalau hidup dalam ihram, 11 hari lah. Okey, ni masalah mana? Masalah bagi orang yang mengerjakan haji. Manakala bagi orang yang mengerjakan umrah, dia berhenti daripada mengucap talbiyah ketika mula dia nak melakukan tawaf. Kita kan, kalau kita mari daripada Madinah sebagai contoh, sampai di Dhul Hulaifah, sampai di Abyar Ali ataupun Bir Ali, kita pun berniat, berihram. Lepas daripada berihram, kita bertalbiyah. Sunat kita bertalbiyah. Sunat tu zikir kita. Sunat sepanjang perjalanan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Bagi orang yang mengerjakan umrah. Siapa di Mekah ke, kita nak pergi lagi tawaf, sunat kita bertalbiyah. Duduk dalam hotel ke, sunat kita mengucap talbiyah. Turun daripada hotel nak pergi ke tawaf, sunat kita ucap talbiyah. Apabila mulanya tawaf, maka habis dah masa sunat kita mengucap talbiyah bagi orang yang melaksanakan ibadah umrah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diucap talbiyah ni sunat bukan hanya bagi orang yang mengerjakan haji saja, bahkan orang yang mengerjakan umrah sekalipun sunat dia mengucap talbiyah. Itu hak yang disebut oleh ulama-ulama fiqh dalam kitab mereka. Ingat amba pernah lah dulu masa amba buat haji, buat umrah, masa tu lama dah lah. Amba buat umrah masa tu amba buat amba mari daripada Syria naik bah pergi sendirilah. Jadi masa itu buat umrah. Dalam kita berihram saat itu, kita pun pergi Tan'im, kita ambil niat di Tan'im, Tanah Halal. Lepas tu pun kita pun masuk, kita pun talbiyah dalam bahar. Talbiyah tak kuat mana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dan kita nak belajar sunat talbiyah. Tiba-tiba ada seorang Arab, Arab Saudi, duk pakai tutup likuk lah, pakai purdah pun sekali. Dia kata, ma fi talbiyah fil umrah, dia kata. Dia kamu tak ada talbiyah dalam umrah ni, dia kata. Sudahlah. Jadi kita rasa sebelum daripada ni yang kita belajar ada talbiyah. Tiba-tiba dia kata tak ada. Kita tengok kepada pakaian dia macam orang belajar. Alah padang lah. Ke silap aku. Dua tu je, sama ada silap kita ataupun silap dia. Sudahlah. Baik. Sudah. Main kita belajar bukan kita tak belajar. Tapi apabila ada orang tegur, jadi kita sudah. Betul ke tak aku ni? Balik buka kitab lalu buka-bukalah. Dia silap. Alah padang sungguh. Ada kena sabar dihalang kita buat benda yang disunnahkan. Baik, sebenarnya dalam kita mengerjakan ibadah umrah sekalipun sunat kita bertalbiyah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waghtasal. Rawahu at-Tirmidzi wa hassanah. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan pakaiannya dan mandi untuk ihramnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada berniat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang pakaian yang biasa dipakai. Lepas tu buang pakaian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai satunya pakaian yang dikenali sebagai izar, yang keduanya rida. Kita nak faham izar dengan rida tu pakaian yang kita tengok orang umrah pakai tu kan, orang yang buat haji pakai. Dua helai kain, sehelai kain yang diletakkan daripada pusat ke bawah, lepas tu selai kain kita letak atas bahu. Hak yang letak atas bahu saat ni tu, hak yang bahagian atas tu dipanggil rida, hak yang bahagian bawah tu dipanggil izar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berihram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang dulu pakaian harian dia, pakaian yang dia biasa pakai. Baik. Lepas tu Rasul pakai pakaian, cakap kita dia pakaian umrah cakap kita gitulah, pakaian umrah. Pakai pakaian umrah. Pakai izar, pakai rida. Lepas tu sebelum daripada Rasul pakai pakaian tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang pakaian biasa, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai
pakai yang dinamakan sebagai izar dan rida, pakai yang cakap kita pakai yang ihram saat itulah. Kain ihram dia pakai Rasul pakai kain ihram saat itu sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah. Maksudnya Rasul pakai di Madinah dulu. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya kata Abdullah bin Abbas, "Intalaqan Nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati ba'da ma tarajjala waddahana wa labisa izarahu wa ridaahu huwa wa ashabuh." Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak daripada Madinah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sisir rambut dia, sikat rambut. Lepas tu setelah daripada Rasul pakai minyak rambut, setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai izar dia, kain yang pakai bawah Lepas tu selepas daripada Rasul pakai rida, dia dan sahabatnya. Maksudnya pakai ihram ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Sebelum daripada keluar Madinah siap dah pakai ihram. Siap dah pakai ihram. Dia kita pakai ihram, dia tak semesti kita masuk di dalam mengerjakan haji. Dia mengerjakan haji ke mengerjakan umrah, dia tidak dikirakan kita masuk dalam mengerjakan haji dan mengerjakan umrah, melainkan kita berniat. Hanya semata-mata pakai ihram belum lagi dikirakan kita masuk dalam mengerjakan haji dan mengerjakan umrah. Dengan maksud orang yang pakai ihram belum, kalau dia belum lagi berniat, maka tidak ada lagi pantang larang. Okey, itu maksud dia. Maksudnya pantang larang dia berlaku setelah daripada dia berniat. Macam kita ambil wudu. Lepas daripada kita ambil wudu, kita dah kat takbiratul ihram lagi. Adakah tak boleh dah kita cakap? Adakah tak boleh kita makan? Tak. Apabila kita ambil wudu, boleh lagi kita cakap, boleh lagi kita makan, boleh lagi kita bergerak banyak. Tak ada masalah lagi. Melainkan apabila kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru tak boleh. Sama juga. Hanya pakai ihram tapi belum lagi berniat, masih lagi tidak dikirakan dia masuk di dalam mengerjakan haji dan umrah. Apabila masuk saja, berniat saja, barulah ada pantang larang di sana. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, siap-siap dah pakai di Madinah sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Baik. Seterusnya katanya wa ani bin Umar radhiyallahu anhumah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Katanya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan daripada Abdullah bin Abbas, daripada Abdullah bin Umar, silap. Daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama dia adalah adik ipar Rasulullah, kerana kakak dia Hafsah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara salah seorang sahabat yang alim adalah Abdullah bin Umar. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, pakaian apakah yang dipakai oleh orang yang berihram? Apakah pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang berihram? Jadi apabila ada sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang berihram, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, jangan memakai baju qamis. Baju qamis ni macam kita ni qamis ni. Jubah dia sebenarnya dia ada dua kan. Dia baju yang dalam lepas tu baju yang luar yang luar tu dipanggil jubah. Dia qamis ni macam yang kita pakai ni, qamis lah ke ni. Baik, jubah yang kita pakai ni qamis lah. Baik. Kita panggil jubah. Baik. Dia sebenarnya jubah dia selagi yang pakai luar. Yang kan kalau kita tengok ada setengah tu imam dia pakai pula selagi yang. Baik. Ni kita kata qamis ni. Jadi jangan pakai baju qamis.
Ni nak pakai baju qamis tak boleh ni. Bagi orang hak yang berihram. Baik, begitu juga jangan pakai serban. Orang hak yang berihram jangan pakai serban. Jangan pakai seluar. Lepas tu jangan pula memakai baranis. Baranis ni jubah hak yang ada ni yang ada penutup kepala. Kan kita ada setengah jubah macam jubah orang Maghribi. Dia ada penutup kepala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Yang pertamanya jangan pakai baju qamis ni jubah kita macam kita kata jubah dia ni lah. Sama juga dengan baju Melayu, baju t-shirt tak boleh pakai. Baik. Yang keduanya Rasul kata jangan pakai serban. Serban tak boleh pakai. Maksudnya tutup kepala tak boleh. Bagi orang hak yang sedang berihram. Orang yang mengerjakan haji, orang hak yang mengerjakan umrah. Sedang berihram, sama ada berihram dengan haji ataupun berihram dengan umrah, tak boleh dia tutup kepala. Baik. Tapi hak ni untuk lelaki ya, bukan untuk perempuan. Ni untuk lelaki. Dan begitu juga tak boleh pakai seluar. Pakai seluar. Siapa pakai spender pun tak boleh pakai. Jadi seluar tak boleh pakai, kena pecah seluar. Lepas tu kena pakai benda pakai tu macam hak kita kata pakai yang ihram tu. Dan begitu juga tak boleh pakai jubah yang menutupi kepala. Kan kita ada jubah hak yang menutupi kepala. Dan tidak boleh pakai kasut. Ni benda hak yang dilarang. Bagi orang hak yang mengerjakan umrah. Bagi orang hak yang mengerjakan haji, tak boleh pakai benda ni. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Cuba kita perhati. Jadi ketika ada sahabat tanya Rasulullah, benda ke hak yang boleh dipakai oleh orang yang mengerjakan ihram ataupun orang hak yang sedang berihram, benda hak yang boleh dipakai? Rasulullah kabah hak yang boleh dipakai, tapi Rasulullah kabah hak yang dilarang pakai. Kerana benda? Kerana benda hak yang boleh dipakai lebih banyak daripada benda yang dilarang. Jadi apabila benda hak yang boleh dipakai lebih banyak daripada benda yang dilarang, kita kabah sikit hak selain daripada hak kita larang boleh pakai belaka. Kan gitu kan, mudah kan? Jadi kita katalah ada dalam 100 orang. Hak yang kita nak panggil 3 orang. Kita kabah hak 3 orang tu lah. Hak benda hak 97 lagi tu kita tak khabar. Kita tak kata mung tak payah sampai ke 97, hak lain mari sini. Kita tak cakap gitu. Tak pun nak cerdik cakap gitu. Betul tak gitu kan? Jadi kalau ada hak banyak hak sikit, jadi kita khabar hak sikit, hak banyak kita faham sendiri. Jadi hak yang banyak boleh pakai, hak yang tak boleh pakai sikit, jadi kita khabar hak tak boleh pakai. Walaupun sahabat tanya Rasulullah, benda hak yang boleh pakai bagi orang hak yang mengerjakan haji dan mengerjakan umrah. Rasul kata jangan pakai baju. Baju tak boleh. Baik. Dia kalau dalam kitab dia kata kepada ataupun setengah orang dia kata jangan pakai pakaian yang berjahit. Sebenarnya perkataan pakaian yang berjahit tu dia dak apa nak tepat mana. Sebenarnya dalam kitab memang sebut lagu tu, maksudnya dak apa nak tepat mana kefahaman sebahagian daripada masyarakat kita. Siapa ke kalau gitu ni kain apa ni ada jahit tepi dah boleh pakai juga. Dia bukan maksud begitu. Dia maksud tak boleh pakai pakaian yang berjahit adalah yang berjahit yang menutupi seluruh tubuh. Yang takut je ni lagu tu macam jubah kita, macam kain plekat. Hak gitu tak boleh. Tapi kalau sekiranya kain plekat kita tak pakai sarung, kita pakai buat macam kain ihram, hak tu tak ada masalah walaupun berjahit. Kain ihram kita ada jahit tepi dia. Dah kan tepi dia bulu, lepas tu jahit sikit tepi tu. Boleh pakai ke tak? Boleh, tak ada masalah. Jangan silap faham, tak boleh pakai pakaian yang berjahit. Setiap kain hak yang ada jahitan tak boleh pakai belakang. Tu tak betul. Hak tu tak betul. Jubah boleh pakai tapi jangan pakai sarung. Okey, boleh faham. Jubah boleh pakai tapi jangan pakai sarung. Pakai hak yang macam hak yang kita pakai letak atas bahu gitu saja ataupun pakai macam kain gitu. Boleh pakai. Kain plekat boleh pakai. Walaupun kain plekat takut tapi jangan sarung. Faham tak lagi? Jangan sarung. Pakai macam pakai hak yang kain. Kita buat gitu je. Buat macam kain yang kita pakai kain ihram tu. Ni untuk orang lelaki lah. Baik. Begitu juga serban tak boleh pakai. Jadi serban, piyah. Jadi orang lelaki tak boleh tutup pada. Sama ada tutup pada dengan piyah, tutup pada dengan serban, tutup pada dengan topi. Tak kira. Apa jenis tutup pada tak boleh. Tak boleh pakai. Seluar pun tak boleh pakai. Tak boleh pakai belaka ke. Seluar tak boleh pakai. Tak kira lah. Seluar tidur ke, seluar tak tidur ke. Sebab dia kadang-kadang ada juga orang dia kan kita sampai Mekah Mutawif kata kita tengok mochi nampak letih belaka ni perjalanan lama ni. Jadi kita buat tawaf, kita tawaf esok jadi malam ni pakai tidur belaka.
Dan pocik-pocik yang biasanya balik masjid pakai kain pelakat nak tidurnya saling seluar dulu, nak tidur. Sampai Mekah duduk dalam ihram punya saling luar juga. Tak boleh. Tak boleh. Selama mana kita duduk dalam ihram tak boleh pakai seluar. Cuma kena ingat kalau sekiranya pakai tanpa sedar. Maksudnya kita dak ingat, dak sengaja, maka hak tu dimaafkan, dak dosa. Tak ada kena bayar dang-dang dia. Ada juga sebahagian daripada orang tersilap. Dia kata kalau langgar patah larang semua kena bayar dang. Tu tak betul. Hak tu dak belajar gitu. Dia bukan semua langgar patah larang kena bayar dam. Kalau tidak disengajakan pakai seluar sebagai contoh, pakai seluar tidak disengajakan pakai wangi-wangian, pakai minyak, tidak terlupa kita sedang berihram ataupun macam hak yang kita cerita saat ni masa apa di hotel dia pun tak teringatnya pakai seluar nak tidur dulu, maka tu tidak menjadi masalah. Maksudnya tak dosa, tak wajib dia bayar dam, cuma kena pecat lalu apabila dia sedar. Tak sedar lepas bangun subuh esok baru sedar, lah dak aku dalam ihram dak ingat sekarang, pecat lalu. Kena bayar dam tak? Mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i tidak perlu bayar dam. Bukan setiap benda hak yang pantang larang kita langgar semuanya kena bayar dam. Jadi cuma perbincangan hak yang lebih panjang tu kita kena tengok dalam kitab fiqh lah. Ini kita kabur sepitah lalu sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tidak boleh juga pakai khuf, pakai sarung kaki. Khuf ni maksudnya macam kasut yang diperbuat daripada kulit yang menutupi seluruh kaki. Tu tak boleh lah. Sama juga pakai stokeng. Ni bagi orang lelaki, berbeza dengan orang puang. Orang puang boleh pakai belaka hak yang kita sebut. Orang puang tak boleh tutup muka. Tak boleh tutup muka. Cakap kita dia tidak boleh pakai niqab. Tidak boleh pakai niqab ni, tidak boleh pakai pudah. Baru betul. Tidak boleh pakai pudah orang puang, dan tidak boleh pakai sarung tangan. Hak lain orang puang boleh buat belaka. Hak yang kata tak boleh saat ni hak yang kita cerita untuk lelaki. Melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali bila seorang tidak memiliki selipar, maka hendaklah dia memakai dua khufnya, dua kasut dia. Kalau tak ada selipar, dia pakai dua khuf. Tapi kena ingat, bagi orang yang tidak ada selipar, dia boleh pakai dua khuf, tetapi dengan syarat dia kena kerak. Baik. Tetapi hendaklah dipotong terlebih dahulu sampai bahagian bawah kedua belah mata kakinya. Dia khuf ni dia tutup sampai ke buku lali. Jadi kalau orang tu tak ada selipar, dia boleh pakai khuf tersebut, tapi kena kerak sampai ke bawah buku lali, kena kerak. Jadi kena kerak biar zahir buku lali dia. Jangan biarkan khuf seperti khuf. Begitu maksud dia. Baik. Tapi zaman kita ni ada belaka. Di Madinah, di dalam perjalanan sampai Bir Ali orang jual belaka barang-barang ni. Baik, cuma kena ada pitih je beli. Okey, habis itu. Katanya lagi, dan janganlah kamu mengenakan pakaian apapun yang terkena za'faran dan waras. Ni dipanggil sejenis wangian lah. Jadi kalau mung sedang berihram, sama ada mung lelaki ataupun perempuan, jangan sekali-kali mung mengambil wangi-wangian. Jangan mu pakai minyak wangi, jangan mu pakai minyak atau setiap bau wangi-wangian tidak boleh diambil oleh orang yang sedang mengerjakan haji dan sedang mengerjakan umrah. Itu antara pantang larang yang perlu dijaga oleh orang yang mengerjakan haji dan mengerjakan umrah, sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan. Hukum dia sama saja masalah ni. Hadis ni hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bait, muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, dulu aku memakai wangi-wangian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ihramnya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliinya, dan juga setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahallul sebelum tawaf di Kaabah. Jadi Aisyah menceritakan bahawasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengerjakan haji, Aisyah tolong meletakkan ataupun memakaikan wangi-wangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada Rasulullah berihram,
sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat, Rasul pakai wangi-wangi yang seluruh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul pakai wangi yang seluruh tubuh. Baik, cakap kita mudah lagi tu lah. Maksudnya habis Rasul pakai wangi-wangi yang wangi sungguhlah tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berpandukan kepada hadis ini, kata ulama, sebelum daripada kita berniat, sunat kita memakai wangi-wangian. Sebelum daripada kita berniat, sunat kita memakai wangi-wangian pada tubuh-tubuh kita, pakai wangi-wangian sebagaimana hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Begitu juga Aisyah radhiyallahu taala anha memakai wangi-wangian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Baitullah. Ni dalam masalah haji ya, bukan dalam masalah umrah. Sebab kalau umrah ni lepas daripada kita berniat, kita tawaf. Jadi masa kita tawaf saat itu melakukan rukun umrah, kita sedang berihram. Tu tak boleh. Tak boleh kita nak pakai wangi-wangian sebab kita dalam ihram. Orang yang mengerjakan haji, dia ada dua tahallul. Dia panggil tahallul awal dengan tahallul thani. Dia apabila dia buat dua perkara daripada tiga, maka dia dapat tahallul awal. Kalau dia buat tiga-tiga, maka dapat tahallul thani. Okey. Dia melontar, yang pertama, yang keduanya tawaf, yang ketiganya bercukur. Okey, ni tiga ni. Kalau dia buat tiga-tiga ni, maka dapat tahallul thani. Tahallul yang kedua. Kalau dia buat dua daripada tiga ni, dapat tahallul awal. Dia tahallul awal boleh dah. Dia nak pakai pakaian, nak pakai wangi-wangi yang boleh belaka dah. Cuma tidak boleh bersetubuh. Selagi hak tak bolehnya. Ada lagi lah benda hak yang tak boleh. Tapi ada dah benda-benda hak yang boleh. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertahallul dengan tahallul awal, maka Aisyah radhiyallahu taala anha memakai wangi-wangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma perincian perbincangan berkenaan dengan permasalahan ini, kalau kita nak faham lebih perinci lagi, hak tu kita kena buka dalam kitab fiqh. Seterusnya katanya hukum nikah orang muhrim, nikahul muhrim. Nikah orang yang sedang berihram. Wa an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yankihul muhrim wa la yunkih wa la yakhtub. Maksudnya rawahu Muslim. Maksudnya daripada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang berihram tidak boleh berkahwin. Orang yang berihram tidak boleh nikah. Kalau nak nikah, biar selesai dulu. Biar tahallul belaka dulu. Selesai buat haji, selesai buat umrah, baru boleh nikah. Di antara perkara yang dilarang kepada orang yang sedang mengerjakan haji dan sedang mengerjakan umrah adalah berkahwin. Tak boleh nikah. Ya, pada asal nikah boleh. Tetapi dalam hal-hal tertentu dilarang. Antaranya ni lah. Tak boleh dia nikah. Kalau nikah tak sah, tak jadi. Tak boleh nikah. Dan tidak boleh menikahkan. Dia tak nikah tapi dia menikahkan. Maksudnya jadi wali. Dia jadi wali, nak nikah anak dia. Sedangkan dia saat itu ketika sedang berihram. Tidak boleh. Dan juga tidak boleh melamar, meminang. Tak boleh. Tak boleh. Ya, kadang-kadang pergi umrah, pergi buat haji ni, kadang-kadang jumpa jodoh sana, capo nak ada ujian kata. Hak ni duda, hak ni janda. Duk kampung tak ada dah, pakai fikir mati pas gini dah, kita malah dah nak nikah lah, tak apa dah kita duk gini pun. Tapi sampai sana tu ia jadi lain pula. Jadi perasaan lain. Mu kenang aku kenang kamu. Tekah duduk dalam ihram tu kuat lagi oh, karang dia. Kuat lagi perasaan dia. Tak boleh. Minang-minang tak boleh. Ketika tu tak boleh minang, tak boleh nikah, tak boleh kahwin kawan orang lain, tak boleh setubuh. Ini antara perkara hak yang dilarang kepada orang yang sedang berihram. Seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berburu bagi orang yang muhrim. Di as-saidu lil muhrim, berburu bagi orang yang sedang mengerjakan haji dan sedang mengerjakan umrah. Ni antara benda hak yang dilarang juga. Cuma dia berburu dia ada dua lah. Yang pertama berburu binatang darat, yang keduanya berburu binatang laut. Cakap kita ngai ikan, tahan takak ikan, hak yang binatang laut tu tak ada masalah, hak yang tak boleh binatang darat. Katanya wa an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu
في قصة صيده الحمار الوحشية وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه. Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu menceritakan pengalamannya tentang kuda belang yang berjaya diburunya sedangkan dia dalam keadaan tidak berihram. Jadi Abu Qatadah Al-Ansari pada ketika tu dia berburu. Dapatlah seekor kuda belang. Boleh makanlah kuda belang tu. Boleh makan. Jadi dia buru dapatlah kuda belang seekor. Dia tidak berihram. Sedangkan ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sedang berihram. Maka Rasul tanya kepada sahabat dia, hak yang sedang berihram, ada tak di kalangan kamu suruh dia buru? Sebab orang hak yang sedang berihram bukan setakat dia tak boleh buru, dia suruh orang buru tak boleh. Jangan nak tipu. Hamba nak buru, hamba suruh orang. Jangan nak tipu gitu. Tak boleh nak tipu gitu. Baik, okey, itu yang pertama. Ada tak seorang di kalangan kamu menyuruh dia berburu ataupun isyarat kepada dia ketika nak buru, kau tu lagi, kau tu lagi yo. Kejar kau tu. Ada tak? Maka sahabat yang sedang berihram katakan, tak ada wahai Rasulullah. Jadi kami tak terlibat langsung lah. Dia saja yang terlibat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalau begitu kamu boleh ikut makan dagingnya yang masih tersisa. Tapi kalau mung isyarat kamu mung suruh, tu salah. Tu tak boleh. Jadi maksudnya orang yang sedang berihram sama ada haji ataupun umrah, dia tidak boleh berburu dan dia tidak boleh bantu orang berburu. Dia tak buru, dia kabur-kabur tunjuk-tunjuk. Tak boleh. Dilarang. Tengok ada pantang larang. Baik. Jadi kita kena patuhlah kerana ini adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan cerita balik akan datang. Kita akan cerita balik berkenaan dengan masalah berburu bagi orang yang sedang berihram sama ada haji ataupun umrah. Akan datang kita akan cerita balik kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.